Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kalam hikam 12 di bawah kod khusus USI 31602 dirasa Al-Tasawwur Al-Nasiyah yang diajar oleh Prof. Ma'iyah Dr. Syekh Hazrul Lakfi bin Syekh Omar. Nama diberi Nur Hazwani binti Muhammad Johan dari ISM Usuluddin 7B, nombor metrik 044083. Seterusnya kita akan membicarakan tentang kalam hikam 12. Ma nafa'a al-qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidan fikra. Tidak ada satu amalan yang lebih manfaat kepada hati, kerana dalam hati ada nafsu, dalam diri juga ada nafsu. Maka tidak ada satu perkara yang lebih manfaat untuk menghilangkan nafsu daripada mengganggu menyelubungi hati seperti amalan uzlah. Uzlah itu juga bermaksud mengasingkan diri daripada makhluk yang mana seseorang itu dapat menikmati pelbagai rahsia-rahsia kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ma naf'a al-qalba. Uzlah ini juga boleh berlaku sama ada dengan hati atau jisim. Tidak ada satu perkara yang boleh menyucikan hati daripada pelbagai kelalaian selain daripada perbuatan daripada makhluk. Tafakkaru fi masnu'ati bari'ul ardi walis samawat. Seseorang itu boleh bertafakur, merenung, meneliti dan berfikir segala kejadian Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terzahir rasa dalam hati tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, disandarkan maidan kepada fikrah, iaitu memberi makna yang mendalam supaya dapat dipahami secara mendalam. Fikrah itu juga bermaksud berfikir seperti digambarkan seperti maidan yang mana merupakan satu kelapangan yang luas seperti padang ataupun dataran. Dalam hadis juga disebut tafakkur sa'atu khairu min ibadah sab'ina sanah. Bermaksud bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bertafakur ini juga merupakan satu amalan perbuatan hati yang akan lahir rasa iman. Itu lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun yang mana memerlukan pergerakan jasmani yang tidak melahirkan rasa iman kepada Allah SWT. Tafakur ini juga bermaksud menyampaikan seseorang itu kepada haqa'iq al-asya', iaitu pertama, mengenalkan seseorang itu pada hakikat sesuatu perkara itu. Kedua, menjadikan seseorang itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kita dapat mengetahui pelbagai kecacatan nafsu yang halus dan tersembunyi seperti tipu daya syaitan dan juga tipu daya dunia. Seterusnya, al-fikru ahadu arkanu at-tariq al-ba'a al-majmu'ah. Al-fikru ini adalah salah satu daripada rukun atau jalan yang menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah yang pertama, as-sumtu, iaitu senyap. Kedua, uzlah. Yang ketiga, al-ju', iaitu menahan diri daripada sifat tamak haloba makan atau minum. As-sahar, menjaga malam, iaitu kita berjaga malam, menahan diri daripada tidur. Seterusnya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, musuh kita ada 4, iaitu yang pertama, dunia, yang kedua, syaitan, yang ketiga, nafsu, dan yang keempat, hawa. Seterusnya, kita akan membicarakan dengan lebih terperinci mengenai satu-satu perkara tersebut. Yang pertama, dunia. Senjata makhluk, iaitu kita penjarakan ia dengan uzlah. Kedua, syaitan, yang mana senjatanya ialah kenyang, kita penjarakannya dengan lapar. Nafsu, senjatanya ialah tidur, penjarakan ia dengan berjaga malam dengan beribadah kepada Allah SWT. Yang keempat, hawa, senjatanya ialah bercakap banyak, iaitu kita boleh penjarakan ia dengan senyap, iaitu kita bercakap dengan perkara yang boleh membawa faedah sahaja. Kesimpulannya, tafakur ini ialah satu
perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah SWT, tak kira dalam apa jua keadaan sekalipun. Bertafakur juga mengajar hati kita supaya memisahkan diri dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dan hanya ingat kepada Allah SWT. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.